أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب القوة وأبواب العلم وأبواب الجنة. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu rahmat, segala pintu-pintu kebaikan, keberkatan dan kenikmatan. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu rezeki, segala pintu-pintu kesehatan dan keselamatan. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu ilmu yang memberi manfaat dan segala pintu-pintu syurga. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan para hadirin yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para hadirin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan limpahan rahmat-Nya dan sekali lagi kita bersama pada malam ini perjalanan nomor 3. InsyaAllah seperti biasa kita menyambung lagi pengajian kita berkenaan amalan-amalan yang insyaAllah boleh menyelamatkan kita daripada azab neraka. Dan kita masih lagi dalam persoalan masalah halal dan haram, yang mana di kalangan para ulama berbeza fatwa tentang halal dan haram dan bagaimana kita nak menghadapi persoalan ini. Jadi sebab itu tuan-tuan para hadirin berdas bersama kepada surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati segala ilmu yang kita pelajari, diberikan kita kesihatan, keselamatan, kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Jauhkan kita daripada segala malapetaka, bencana, musibah dan sebagainya. Dan tidak lupa juga kita hadiahkan pahalanya kepada junjungan tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum keluarganya, sahabat-sahabatnya, para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalam, kepada para ulama, guru-guru kita, kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Dan kepada kita yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita sama-sama orang-orang yang saleh dan dikurniakan kepada kita syurga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. Bila tuan-tuan para hadirin, sebelum kita masuk ke tajuk kita malam ini berkenaan bagaimana kita nak menghadapi perbezaan fatwa halal dan haram di kalangan para ulama, sedangkan kita sedang membicarakan tentang tajuk di mana Rasulullah SAW memberikan kabar gembira sesiapa yang menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dia akan masuk syurga. Jadi persoalan yang timbul sekarang inilah kadang-kadang ulama berbeza fatwa tentang halal di satu perkara ataupun haram di satu perkara. Jadi perbincangan kita sebelum ini iaitu hadis yang telah kita bicarakan tadi, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Kadang-kadang yang menjadi susah untuk melaksanakan perkara ini ialah masalah nafsu kita. Sebab kadang-kadang benda itu haram tapi nafsu kita tak boleh kontrol, nakkan perkara itu juga, perkara yang haram. Jadi secara terang sebelum ini kita kena cubalah daripada peringkat nafsu lawamah naikkan kepada
kepada mulhamah, kemudian mutmainnah dan seterusnya. Mudah-mudahan jadi nafsu yang radiyah insya-Allah. Ini berkenaan halal yang jelas, haram yang jelas. Nafsu menyuruh kita buat yang benda haram. Baik yang sekarang ini pula perkara yang di mana syubhat masih sama-sama yang kita tidak tahu. Nabi mengatakan halal itu jelas, haram itu jelas, antara keduanya ada yang tidak jelas. Jadi minggu lepas tuan-tuan, para hadirin, kita membicarakan bagaimana nak menghadapi benda yang syubhat ini, yang sekarang banyak sering kita hadapi dari segi pekerjaannya, hingga dari segi fatwanya dan sebagainya. Jadi yang pertama sekali pada muka surat 169 amalan menyelamatkan daripada azab neraka, muka surat 169. Minggu lepas saya dah bicarakan caranya. Pertama, kalau sekiranya perkara itu yang sama-sama itu bukanlah perkara yang kita perlukan, hendaklah kita tinggalkan. Benda yang sama-sama syubhat benda yang tak perlulah untuk hidup, untuk dalam diri kita tinggalkan. Sebab Nabi SAW mengatakan, "Faman ittaqa syubhat," sesiapa yang meninggalkan perkara yang sama-sama syubhat ini, maka dia telah memelihara dirinya dan agamanya. Seperti apa, tuan-tuan? Seperti orang yang memelihara ternakan, kambing-kambing ternakan. Pastikan kambing-kambing ternakan itu dipelihara dalam ruangan tanah dia. Jangan dipelihara binatang ternakan sampai dekat kawasan rumah orang, tepi-tepi rumah orang, tepi-tepi kawasan orang. Takut dia masuk rumah orang, dia makan tanaman rumah orang, jadi dah jadi dosa. Jadi seolah-olah Nabi kata, siapa yang meninggalkan benda-benda samar, syubhat, seolah-olah dia dah pelihara diri dia dan agama. Ini yang bagi mereka yang tidak pentinglah benda syubhat ditinggalkan sudah. Masalahnya yang kedua ialah kalau sekiranya perkara itu penting untuk diri kita. Benda syubhat itu perkara penting dalam kehidupan. Jadi minggu lepas saya terangkan, kalau sekiranya kita nak bekerja, contohnya di negara yang bukan Islam, contohnya Singapura, nak dapatkan pekerjaan yang 100% halal ini bukanlah perkara yang mudah. Kalau ada yang mungkin kita boleh kira lah 100% yang halal bekerja kat negara bukan Islam seperti apa. Mungkin orang kata kerja MRT, boleh MRT 100% halal. Okey lah, boleh lah. Baik, wanita Islam nak kerja dekat hospital, masalah kan? Sebab saya dah tahu undang-undang hospital tak dibenarkan wanita Islam pakai tudung. Padahal pekerjaan jururawat, pekerjaannya bagus, tapi masalahnya tak dibenarkan. Bukan Singapura saja, benar. Ini negara-negara barat pun ada yang tak benarkan. Jadi ini berkenaan bekerja yang asal ni halal tapi tak dibenarkan satu perkara. Apa lagi pekerjaan yang 100% halal di Singapura? Kerja 7-Eleven, NTUC pun masalah kita ada jual barang-barang yang tidak halal. Jadi bagaimana sekarang persoalan ni banyak orang tanya. Kita nakkan 100% halal. Sebab Nabi kata, siapa yang menghalalkan benda yang halal, mengharamkan yang haram, masuk syurga. Sekarang masalahnya nak bekerja, nak cari yang 100% halal susah. Jadi daripada sini tuan-tuan, banyak ulama dah keluarkan fatwa untuk minoriti Muslim, untuk orang-orang Islam yang tinggal di negara bukan Islam ataupun bagi minoriti Islam. Dibolehkan banyak perkara yang kadang-kadang tak dibolehkan dalam negara Islam. Contohnya di Britain dulu sikit hari, sampai juga Perancis sekarang, yang orang buat kartun ni yang kecoh. Yang heran ya, ada orang mempersoalkan kartun ni yang Charlie Hebdo ni dibuat kartun tu 2011. Kenapa tahun 2015 menjadi kecoh? Soalan 2011 tak ada buat. Dia lukis kartun hina Nabi, senyap orang pun jelas tak kisahlah negara kamu. Tapi kenapa yang sekarang berarti?
Jadi orang mampu soal ada kata mungkin pasal Perancis nak iktiraf Palestin. Ada orang yang kita cakap bahawa jadi gitu. Jadi tak tahulah ni isu politik, cuma sekarang soalan ni apabila mengenakan pakaian Islam dalam negara bukan Islam. Sekarang dapat tahu berita banyak masjid-masjid di Perancis dikacau orang. Pasal kes ni lah yang ganasan. Dahulu sikit hari pernah berlaku di Britain juga, di mana ada fatwa daripada ulama di Britain, tak silap saya Dr. apa Zaki apa tu. Dia kasih fatwa kepada wanita-wanita muslimah yang berada di London, itu jam tengah kecoh. Wanita putih dilempar batu dan sebagainya. Jadi ada ulama di Britain mengeluarkan fatwa bagi wanita-wanita muslimah yang bertudung, kalau misalnya di berjalan balik ke rumah, tempat kawasan yang sunyi dan sebagainya, dibolehkan buka tudung untuk keselamatan. Saya tuan-tuan faham ya fatwa berlaku. Dia kata wanita-wanita muslimah kalau takut di keadaan tengah kacau ni, rumahnya pula kawasan yang pedalaman, maknanya tempat sunyi, nak balik rumah dah pakai tudung. Jadi kalau takut misalnya terlimpah batu dan sebagainya, buka saja tudung sampai rumah habis. Mana kalau dalam kawasan MRT, kawasan jalan raya yang ramai orang tak apa. Atau bila dah mula nak masuk kawasan yang sunyi ni, buka tudung supaya jangan sampai nanti orang-orang atas flat ni, orang bangunan dilimpahkan air najis dekat wanita muslim. Ada satu kisah ni tuan-tuan, saya nak cerita sikit ni berkenaan nak hidup di kalangan negara yang bukan Islam lah. Nak menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, tapi masalah nak lakukan, nak laksanakan bukan Islam. Ada seorang wanita muslimah, dia pergi Sydney. Seorang, dia nak kawan dia, tapi kawan dia tak ke mana. Dia pergi satu kawasan jalan. Jadi saya memang pergi sana waktu tu dia rasa sekumpulan. Dia selepas besoknya berjumpa dengan kumpulan ini, wanita ni dia pakai tudung. Dia balik hotel seorang-seorang. Kawasan tu pula memang kawasan kira agak bahaya juga. Dia balik pakai tudung. Jadi dia ceritakan kepada kita kumpulan ini, dia kata waktu saya balik semalam malam, ada seorang Arab yang berniaga di situ. Dia jual makanan. Dia tegur saya pasal pakai tudung. Dia kata awak ni, dia cakap Inggeris, awak ni pakai tudung jalan tempat macam ini. Ini tempat berbahaya ni. Takut-takut awak boleh kena pukul, kena limpah barang, kena apa. Sebab banyak orang yang tak suka orang Islam di sini. Ini cerita gitu lah. Jadi nasib baik tak apa-apa. Orang Arab kata hati-hati sebab sini kawasan memang tak selamat gitu. Jadi awak seorang-seorang tidak. Jadi ini saya nak terangkan di sini kan. Sekarang pula berlaku di Perancis, kecoh masjid-masjid di utara barat dan sebagainya. Bagaimanakah keadaan macam ini? Siapa wanita muslimah? Kita kalau diwajibkan pakai serban, susah, jalan aja. Lagi-lagi tak apa, ada juga ada punya masa yang perempuan. Jadi ini yang saya nak terangkan di sini. Pekerjaan nak dapatkan yang halal 100%, nak melaksanakan Islam 100% dalam negara yang bukan Islam, agak pelik sikit lah. Kalau kat Malaysia Islam sikit, pelik sikit. Jadi itulah saya terangkan di sini. Kalau sekiranya perlu sangat untuk bekerja tempat yang halal, tapi ada 10% yang tak halal, 5% yang tak. Kalau dah perlu sangat bekerja di situ, sebab kalau tak kerja, dia mengganggu tuan-tuan, menyusahkan orang. Jadi kerjalah tempat di situ. Sekadar yang kita rasa untuk kita ada misi lah, untuk 3 tahun, ke 5 tahun, 7 tahun. Takkanlah kita nak kerja dekat contohnya 7-11 semua hidup kan, sampai sana. Ataupun kita mesti ada matlamat tinggi biar kita mempertingkatkan diri sendiri. Besok ada pekerjaan yang lagi bagus, gaji bagus, lagi halal, kita nak macam itu. Tapi untuk yang mereka yang susah, negara yang bukan Islam, nak cari kerja pun susah, jadi dibolehkan, kalau tak ada kerja, dibolehkan sekadar mana yang untuk sementara ni, untuk dia dapatkan rezeki. Macam
Macam juga saya contoh minggu lepas berkenaan darah kita. Darah yang diambil di hospital, kita pun tak tahu. Kalau kita accident, darah yang masuk, kita tak tahu darah siapa yang masuk. Darah, mungkin darah, sedap darah samsing, mana kumpulan daripada mana kumpulan jahat. Dia pula baik pula, tak ada kumpulan darah. Tapi masuk, jadi samsing pula. Masuk ke badan kita. Benda yang tak dapat dihilangkan, dimaafkan. Benda yang kita tak tahu. Jadi kalau sekiranya tuan-tuan, benda yang tidak dapat dihilangkan atau perkara yang perlu, kita tak perlu mengharapkan benda itu, darah. Jadi itu dibolehkan sekadar apa yang perlu saja. Macam dulu mengincar, kira kisahkan kabar baik. Pada malam ini tuan-tuan, ini perbincangan yang lebih besar lagi, iaitu masalah yang ketiga. Pertama, kalau benda tu halal, kita senang nak kerja. Benda yang halal tapi dicampur dengan 5%, 10% yang tak halal, maknanya kalau kita tak ada kerja lain, memang tak ada kesempatan kerja itu adalah semua. Yang ketiga ni tuan-tuan, halal pun tidak, haram pun tidak, sebab ulama berbeza fatwa. Ini macam mana? Dan ada kalanya juga berkenaan pekerjaan itu halal, tapi ada 5%, 10% tak halal. Ini pun susah juga. Jadi di sini Rasulullah SAW kasih panduan kepada kita bagaimana nak menghadapi perkara ini. Jadi saya bacakan di sini muka surat 171, maaf. Muka surat 171 paragraf kedua ya. Surah 171 paragraf kedua. Ini termasuk juga dalam hal-hal di mana setelah bertanya kepada guru agama, didapati ulama juga berbeza pendapat dalam hukum haramnya sesuatu perkara, sehingga membingungkan orang awam yang bertanya, ataupun disebut sebagai isu khilafiyah di kalangan ulama. Maka dalam hal ini, gunakan cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu di mana ada seorang sahabat bernama Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu bertanyakan kepada Rasulullah SAW tentang hal-hal kebajikan atau kebaikan, itu albir. Maka Nabi SAW menjawab, "Istafti qalbaka, al-birru matma'anna ilaihi nafs wa matma'anna ilaihi al-qalb." Seterusnya bahasa Arabnya. Artinya, bertanyalah hukum kepada hati kamu. Kebajikan itu ialah apabila jiwa seseorang itu merasa tenang kepadanya dan tenteram pula hati kepadanya. Sementara dosa itu adalah segala sesuatu yang menggelisahkan jiwa dan menjadikan dada sentiasa dalam bimbang. Sekalipun orang-orang telah memfatwakan sesuatu, contohnya halal. Ini hadis ini riwayat Imam Ahmad dan dihukumkan Imam Ahmad adalah melihat terjemah kata kita sebab ada yang mensahihkan baik apa. Jadi di antara cara Rasulullah SAW menerangkan kepada kita, kalau menghadapi fatwa yang berbeza ni, tanya ustaz ni, dia kata haram. Tanya ustaz lagi satu, dia kata halal. Tanya ustaz lagi satu, I don't know. Tak nak masuk campur, contoh je lah. Ini macam mana? Kadang-kadang kita bingung. Jadi Rasulullah SAW dalam menghadapi perkara ini, salah satu cara je, dia banyak cara, salah satu cara macam ni. Tanya hati kita. Tanya hati ni bukan tanya nafsu, kena bezakan. Jangan tanya nafsu. Tanya nafsu okey je. Macam boleh nafsu okey je. Hati ni, macam mana nak tahu hati ni okey ke tidak? Hati ni tak jawab. Kita kalau tanya hati ni halal ke haram? Dia tak jawab halal haram ke. Tapi jawapannya macam mana? Nabi kata begini, jawapannya ialah gelisah. Kalau jiwa rasa gelisah, tak sedap,
tak tenteram. Macam orang bercinta lah, makan tak tidur, makan tak lena, tidur tak kenyang, contoh je lah. Tak selesa jiwa dia. Orang yang macam ini menunjukkan, hati yang macam ini menunjukkan dia sendiri tak sedap. Dia sendiri dah nak kata betul, tak bagus lah. Tapi kalau hati macam okey-okey je, perasaan jiwa macam tak ada apa-apa masalah, nampaknya okey lah. Mana ustaz yang kata halal, okey. Ini jawapan hati. Sebab Nabi yang sendiri menyebut dosa itu adalah segala sesuatu yang menggelisahkan jiwa. Tak tenteram, hati tak tenteram. Itu menunjukkan benda itu ada tak tenteram. Tapi kalau benda itu halal, hati itu tenteram. Nafsu lain. Benda itu haram, dia menggelisahkan. Nafsu haram, gelisah, pasal apa tak buat? Itu lain nafsu. Hati dia lain. Dia boleh tahu. Sebab Allah Ta'ala ciptakan hati nurani kita ni ada nur, tuan-tuan. Ada nur. Kita boleh tahu dengan hati yang bersih, insya-Allah sebagai orang mukmin, kita boleh tahu benda ni bagus atau bagus. Saya kasih contoh senang berkenaan Singapura ni tak berapa sangat kalau di mungkin Malaysia, mungkin Saudi, mungkin di Pakistan, Afghanistan, iaitu masalah wanita adakah wajib tutup muka atau harus dia buka muka. Singapura tak ada buat sangat masalah. Tapi di Malaysia hebat, di Saudi lebih hebat. Sebab Saudi ramai ulama Saudi kata wajib wanita tutup muka keluar rumah. Tapi kalau nak sembahyang, nak pergi tawaf, kena buka. Sebab Nabi suruh buka sembahyang. Tapi kalau keluar rumah, tutup. Dibawakan hujah-hujah. Hujah ini. Saya baca hujah. Macam hujah. Dia jadi hati tak tenteram. Orang lelaki tak ada masalah. Jangan pula orang lelaki pun tutup muka. Tapi pernah berlaku tuan-tuan di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ada seorang namanya Dahiyah Al-Kalabi, tak silap saya. Dia seorang lelaki yang begitu tampan, cantik lah, handsome pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Umar lihat dia ni kalau pergi keluar rumah, jalan ke pasar, wanita-wanita Madinah selalu berbicara tentang dia. Sebab dia lawa cantik, kacak lah di Madinah. Contohnya macam kita lah, dah terkenal, pelakon terkenal. Dulu saya ingat lagi waktu Fandi Ahmad, nama tengah naik. Wah, anak baru pemain ni penuh. Tapi Fandi ni biasalah orang baik. Ini pada zaman Sayyidina Umar ni, dah yang kali kita sedar saya namanya. Dia memang tampan, cantik orang. Jadi Sayyidina Umar bukanlah suruh, wahai kamu ni yang tutup muka. Tak ada. Apa Sayyidina Umar buat? Digalakkan beliau ni kalau boleh jangan tinggal di Madinah, tinggal di air. Pasal tak sedarlah ni bumi Madinah ni antara bumi tanah suci bukan Madinah. Kalau boleh pergi tempat lain, jadi supaya tak menimbulkan fitnah kepada wanita-wanita di Madinah. Lelaki tak masalah, perempuan pula. Ada ulama kata suruh tutup muka, ada kata macam mana? Macam mana ni sekarang? Jadi saya ada juga perbincangan dibuat dan lihat hadis-hadisnya, hujah-hujah. Memang saya lihat kebanyakan sebab wajib ni para hadirin, tuan-tuan, wajib ni dalam Islam mesti perkara yang jelas dan tak ada macam nak kena takwil sana takwil sini nak kata wajib. Wajib mesti jelas. Contohnya sembahyang 5 waktu. Jelas kan? Sembahyang 1 hari 5 kali jelas wajib. Haram jelas. Arak haram. Babi atau khinzir haram. Semua jelas. Makan makanan yang membakar haram. Yang tak jelas. Yang tak jelas apa? Benda yang jelas ni haram-haram kena dah dalil dia jelas. Okay. Masalah muka wanita ni tutup atau buka, dalilnya banyak tak jelas. Kalau dah tak jelas, macam mana nak mewajibkan satu perkara yang dalil itu tak jelas? Contohnya saya kata, mereka kata yang
wanita-wanita Madinah selepas diturunkan hijab, mereka kalau berjalan ke kanan ke kiri tak diketahui adakah mereka ke depan ataupun mereka ke belakang sebab tutup hitam. Saya baca hadis sahih. Abu Daud kata je lah, dia kata hadis sahih kira. Saya tengok riwayat ini menunjukkan para sahabiat wanita-wanita ini apabila diturunkan hijab, mereka tutup kepala, yuqattinu ru'usahunna, tutup kepala. Hadis itu tak menyebut tutup kepala dan muka. Jadi mungkin kerana mereka tutup kepala itu dengan jilbab, jadi mungkin ke depan sangat. Jadi itu sebab riwayat mengatakan mereka tak tahu wanita-wanita ke depan, jangan ke depan sebelum pasal dia dah tutup. Tidak ada satu pun saya jumpa hadis-hadis yang mengatakan apabila turun ayat hijab, wanita-wanita Madinah mereka tutup kepala dan muka saja. Semuanya menutup kepala. Yang mereka gunakan banyak ialah tafsiran dan kata-kata ulama, semua ulama kata wajib. Tapi saya lihat dalam mazhab Maliki juga dilarang tutup muka. Dan ada hadis sahih juga yang mengatakan Asma binti Abi Bakar. Dia hadis ini lemah, tapi ada setengah ulama kata sahih. Asma binti Abi Bakar, iaitu adik kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Dia macam anak adik betul adik apa? Kalau Sayyidina Aisyah dengan Rasulullah itu isteri, jadi adik Sayyidina Aisyah itu dengan Rasulullah itu adik ipar. Asma binti Abu Bakar jumpa Rasulullah SAW dalam keadaan baju biasa. Jadi Rasulullah nampak, Rasulullah palingkan muka. Nabi kata, wahai Asma, tidakkah kamu tahu bahawa sekiranya seorang wanita sudah balik, hendaklah mereka tutup sekali, melainkan tangan dengan muka. Tangan dengan muka. Jadi menunjukkan muka dengan tangan tidak wajib ditutup. Tidak ada hadis. Tapi tuan-tuan ni berbicara besar. Orang jumpa nanti, tak ada ni hadis ni. Yang ulama kata tak wajib, ulama Mesir tuan-tuan kata tak wajib. Tutup. Jadi kesimpulan tuan-tuan, ini hadis sebut. Dia buat lelaki kita tak ada masalah takut wanita-wanita sebab pernah berlaku di Saudi saya dengar. Di mana wanita yang baru kahwin, dia bekerja, suami dia pun tak tahulah bercerai apa. Jadi susah, dengan anak-anak susah bekerja. Tiba-tiba dia dengar ceramah, Syekh kata dalam ceramah dia kata wanita wajib tutup muka. Jadi isteri ni, dia pun tutup muka dah jadi susah kerja. Itu soalan, macam nak kerja dah tutup muka. Banyak tempat-tempat syarikat tak nak terima. Jadi di sini Rasulullah SAW menyebut istafti qalbak. Tanya hati kita. Kalau kita rasa ni lebih pada tidak wajib dan hadis sudah jelas tadi Asma binti Abi Bakar boleh dibuka. Tak ada masalah buka. Cuma dalam mazhab Syafi'i pula kalau wanita terlalu cantik digalakkanlah tutup. Tapi Singapura ni saya rasa orang-orang wanita Melayu ni taklah berapa sangat kalau dibandingkan wanita-wanita Mesir atau Saudi di bawah. Kalau saya pun terperanjat juga, ada perempuan Saudi contoh kan, dia buka, saya pun terperanjat. Memang cantik lah, ada yang jadi cantik. Yang patutlah tutup, buka pening benda juga. Jadi inilah tanya hati. Tapi masalah satu lagi, kalau mereka yang mewajibkan tutup muka di Singapura. Sekarang Singapura ni kalau wanita-wanita nak bekerja, macam mana susah kan? Nak bekerja sendiri pun susah, nak bekerja dengan syarikat Islam, susah bekerja jadi manager, susah jadi chairman, susah nak jadi macam-macam pekerjaan Singapura ni perlu buka. Nak jadi jururawat macam nak jadi bekerja kat macam mana semua kena buka. Jadi jangan sampai Islam tidak sampai menyusahkan sangat juga. Ini persoalan tentang Islam dia tahu. Tanya hati kita. Jangan tanya nafsu, tanya hati. Hati nak tahu halal tidak, hati dia belum tenang, okey. Kalau dia tak tenang, risau, itu mana dia tak tenang. Jadi kalau ikut pandangan saya tentang
tutup ataupun buka wajah, saya rasa pendapat saya Allah Alam memang tidak wajib untuk muka wanita daripada saya pembacaan sejauh ini. Dan ulama Malikiyah, ulama Syafi'i dan di Mesir juga fatwa tak wajib. Dan sesuai dengan keadaan Singapura sebenarnya, negara kita di minoriti yang bukan Islam, susah nak bekerja. Dan satu lagi masalah maulid. Maulid saya akan bincang. Maulid, dia kecoh juga maulid. Tak pernah saya baca, nanti insyaAllah saya bincang tentang maulid. Di muka surat 172, apa yang boleh difahami dari hadis ini ialah, pertama, kadang-kadang fatwa dari seseorang itu juga tidak menenteramkan hati dan jiwa orang yang bertanya, bahkan menambahkan kegelisahan dan kerisauan. Yang kedua, jika hati masih tidak tenteram setelah bertanyakan soalan agama kepada seorang ustaz, cubalah bertanya kepada ustaz yang lain tentang pendapatnya. Jika hatinya masih juga tidak tenteram, tanyalah pada hati pula apakah yang lebih mententeramkan jiwanya. Cuma jangan sekali-kali bertanya kepada nafsu. Jadi kalau kita bertanya satu ustaz, tuan-tuan, ustaz itu haram. Tapi satu perkara yang tuan-tuan berhati, saya tak kurang sedap. Ada orang-orang ni, sama ada orang awam ke setengah-setengah guru agama, nak kata makruh ke, nak kata saya tak suka, susah. Padahal ulama-ulama dahulu, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Syafi'i, mereka kalau hukumnya samar-samar, halal pun tidak haram, mereka tak kata diharam ataupun halal. Mereka kata ana akrah misalnya, hukumnya saya tak berapa sukalah perkara ini. Dia tak kata halal atau haram. Sebab halal yang halal, Allah yang halal. Haram, Allah yang haramkan. Takut-takut kalau dia kata halal, haram, sedangkan hukum agama bukan halal. Tuhan tak mengatakan begitu. Jadi para ulama dahulu berhati-hati untuk mengeluarkan hukum. Kalau tak jelas halal, tak jelas haram, mereka kata ana akrah, saya tak suka. Ataupun ana uhibbu zalik, saya suka perkara ini. Hukumnya saya rasa insya-Allah saya suka betul. Uhibbu zalik, akrahu zalik. Dia tak kata hadza halal, hadza haram. Susah nak jumpa. Imam Malik tuan-tuan, guru Imam Syafi'i, paling jaga adab. Bukan saya tentang nak keluarkan hukum agama, malahan dekat Madinah juga tuan-tuan, beliau menjaga adab. Sebab tanah Madinah, di bawah tanah itu ada kubur, ada jasad Rasulullah SAW. Jangan betul adab Imam Malik dengan tanah Madinah. Sampai satu ketika Imam Syafi'i masih kecil, dia tanya kepada guru dia, tak boleh masuk sikit tentang adab. Imam Syafi'i kata, wahai guru, tuan guru Imam Malik, ini ada kuda cantik daripada Mesir, orang hadiahkan seekor kuda kepada Imam Malik. Kalau waktu itu kuda daripada Mesir ni, orang kata kuda yang mahal dan cantik, dihadiahkan kepada Imam Malik. Jadi, wahai Imam Malik, kenapa tak gunakan kuda ni di Madinah ni? Kan senang pergi sana, pergi sini. Apa Imam Malik kata? Imam Malik kata, wahai Syafi'i, kamu nak kuda ni, ambillah. Kuda mahal, contohnya lah sekarang ni, kereta yang paling mahal dia apa? Mercedes pun tak mahal lah sekarang. Ferrari sekarang. Yang paling mahal ni Rolls Royce. Taruhlah Ferrari lah. Ferrari saya tengok harganya tak apa, sikit-sikit masa kereta. Lagi 2 tahun tu, lagi 2 tahun expired. So, harga 300,000, 400,000. Lagi 2 tahun macam mana? Kalau kereta Jepun lagi 2 tahun, harga baru 20,000, 30,000. Ini 300,000. Boleh pakai 2 tahun. Wah, apa? Jalan sini ni, kena langgar pun dah rusak. Jadi Imam Malik tuan-tuan, kuda ni yang dikira paling mahal, paling kira hebat lah, dihadiahkan kepada dia orang Muslim.
Imam Malik kata, ambillah Imam Syafi'i kalau wahai Syafi'i, kalau kamu nak ambil hadiah. Jadi Imam Syafi'i tanya, wahai Imam Malik, kenapa nak hadiah kami? Bagus. Apa Imam Malik kata, tuan-tuan? Imam Malik kata, saya malu nak jejakkan saya naik kuda ni, tapak kuda ni, jejak bumi Madinah, tempat letak di bawahnya ada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik penyadap, tuan-tuan, malu nak naik kuda, pasal apa jalan ke Madinah nanti letak betul-betul bawahnya ada jasad Rasulullah. Sampai Imam Malik sendiri dikatakan jarang pakai kasut, pakai selipar, jarang dekat Madinah, dekat pasir-pasir. Pergi masjid kaki ayam, tuan-tuan. Sebab malu dengan jasad Rasulullah ada di bawah bumi Madinah. Ini ada, jadi Imam Malik, tuan-tuan, para hadirin, nak keluarkan hukum agama pun, kalau kita baca kitab Muwatta, Imam Malik, beliau keluarkan hukum agama, bukan kata, ini halal, ini haram, kata. Ana akrahu zalik, ana uhibbu, la ba'sa bihi. Hukum ni, okey, tak apalah, boleh. Hukum ni, aku tak suka. Susah nak cakap. Tapi kalau kita ni, kalau terbalik, orang-orang awam ni, bukan main lagi. Pergi hawker center, tak siapa-siapa lah. Saya nak beli barang. Ini haram. Kata, apalah haram? Punya masa benda ni biasa. Haram pula. Jadi, hati-hatilah. Sebab haram ni, yang mengharamkan Allah Ta'ala. Yang menghalalkan Allah Ta'ala. Jadi hati-hati apabila kita menyebut halal ataupun haram. Jadi ini balik berkenaan tadi maknanya hati-hatilah dalam menggunakan kalimat halal dan haram. Dan kalau misalnya tadi kita rasa dah tanya ustaz ni, ustaz dia kata halal, ustaz dia kata haram, tanya pada hati kita. Saya kasih contoh lah. Misalnya nak kerja jadi pilot. Saya pasti kalau tanya orang, mesti ada pendapat berbeza. Pilot. Satu kata, pilot bagus lah. Ini naik kapal terbang, pergi Amerika, pergi negara barat, orang sedap lah. Tanya lagi seorang lain, pilot ni bahaya, banyak ujian. Ujian apa? Stewardess dia, lepas tu duduk dalam hotel seorang-seorang, nanti dikacau dengan wanita-wanita. Sebab memang ada berlaku, macam-macam lah kisah berlaku. Dah hati pun tak tenteram, tapi minat jadi pilot. Tanya satu orang kata tak. Jadi akhirnya, senang sekali je lah, tanya hati lah, kalau memang dah minat, kerja lah. Kalau masalah godaan, kita tidak pandai. Mana-mana tempat pun ada godaan yang buat. Bukan jadi pilot, jadi lawyer pun ada, jadi ustaz pun ada. Saya kasih contoh lawyer yang baru berlaku di Malaysia tadi. Pembunuhan keluar dari menteri di Channel Malaysia. Seorang wanita, dia daripada Amerika, wanita China, datang Singapura, dia datang Malaysia. Lepas tu dibunuh, yang bunuh pula orang Melayu. Dia dah mengaku dalam mahkamah dengan perlindungan pergi bunuh. Sekarang masalahnya lawyer pula. Dia dah mengaku dia bunuh dekat disampaikan di mahkamah, semua dia mengaku dia bunuh. Akhirnya pasang satu lawyer bukan Islam. Lawyer dia tahu dia pembunuh, tapi lawyer dia cuba seberapa daya upaya menunjukkan dia bukan pembunuh, dia tidak bersalah. Padahal dia dah mengaku bersalah. Ini satu ujian dari lawyer. Betul dah dia seorang pembunuh. Kita pula nak nafikan dia. Macam dia seorang ustaz. Ujian contohnya kadang-kadang macam-macam lah. Saya pun tak perlu sebut apa-apa dia. Yang terujian banyak lah tentang bekerja dengan bukan contoh negara yang bukan Islam dan sebagainya. Banyak dia ujian dan cubaan. Tanya pada hati lah. Baik, saya teruskan lagi bacaan di sini. Nanti saya kasih misal banyak. Yang ketiga,
Lebih baik lagi jika dapat dilakukan solat hajat atau solat istikharah, meminta kepada Allah agar ditunjukkan pilihan yang baik di dalam hatinya. Yang keempat, jika setelah mendapati fatwa seseorang itu dapat terterangkan jiwanya, maka amalkanlah fatwa tersebut tanpa menghina atau menuduh pula fatwa orang yang kita tidak setuju pendapatnya dengan tuduhan yang tidak baik. Ini sebagaimana yang boleh kita fahami dari hadis ini. Jadi contohnya, kita tengok ustaz ni kata halal. Yang ustaz satu lagi pula kata bid'ah. Kata haram mereka. Ini bid'ah. Satu ustaz kata ini betul, tak ada salah. Yang satu kata ini syirik. Salah juga ni, satu syirik. Yang kalau halal haram pun okey, ini syirik kata. Bid'ah, masuk neraka terus. Jadi kita pun solat hajat sebagai istikharah, nampak gaya hati pun terterang, saya lebih setuju pendapat ini bukan syirik, ini bukan bid'ah, ini ada dalil bukti hadis. Teruskan. Dan tak perlulah kita hina pula pendapat dia masing-masing. Kita tak setuju sekali. Lagipun dalam negara Islam zaman dahulu, ulama salaf itu, zaman ulama terdahulu, ini kita dibolehkan kepelbagaian mazhab. Sebab itu kita ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali. Sebenarnya banyak lagi mazhab-mazhab yang masyhur. Tapi yang terkenal sekarang, yang tersusun, ditulis, dibukukan, yang memang yakinlah ini mazhab Imam Syafi'i itulah. Hanbali, Syafi'i, Maliki, Hanafi. Yang lain-lain, Auza'i, Ibn Uyainah, Sauri, banyak mazhab. Semuanya dah hilang. Pasal apa? Anak-anak murid kita tulis ilmunya dah tak dibukukan sehingga tak terkenal mazhab. Tapi riwayat masih ada ditulis. Jadi kita meraihkanlah kepelbagaian. Sebab Singapura pun kita hormatilah ustaz ni, ulama kata boleh tak boleh. Cuma yang kita tak boleh terima ialah mereka yang tak boleh terima kepelbagaian. Maksud saya begini, kita boleh terima mazhab Syafi'i, Hanafi, mazhab Zahiri dan juga. Sekarang dah ada Syiah pun, mungkinlah Syiah sendiri. Tapi dalam masjid-masjid tak ada benarkan ajaran Syiah. Ada undang-undang. Sebab kita ada sunnah wal jamaah, tak boleh. Kalau Syiah dia ada masjid. Yang kita tak boleh terima ialah golongan yang tak boleh terima kepelbagaian. Maksudnya, dia kata dia seorang saja betul. Dia seorang Islam, yang lain semua sesat, semua kafir, semua syirik. Ini kita tak boleh masukkan golongan ini dalam kepelbagaian. Sebab dia akan merosakkan. Saya kasih contoh dia berkenaan contohnya tasawuf. Ramai yang tahu tasawuf, ada yang minat tasawuf, ada yang gitu-gitu. Tahu tak kita ada di kalangan guru agama, tapi tak ramai lah, Singapura tak ramai, tapi ramai di Saudi, di banyak juga di Jordan. Dia kata ilmu tasawuf ni ilmu sesat. Dengar dia terbaca. Mungkin kita dah tahu siapa lah golongan dia kan. Tasawuf sesat. Dia pun ajar. Saya pernah masuk kelas orang-orang yang ajar dia. Kelas yang kat rumah juga. Waktu saya di Timur Tengah, dia mengajar sikit-sikit, sikit-sikit syirik, sikit-sikit dia nak. Tasawuf sesat. Saya bilang, apa ilmu dia nak ajar? Saya tak tahu. Sesat syirik, sesat syirik. Apa saya tak ikut lah belajar lagi. Yang saya bimbangkan ialah anak-anak murid. Apabila guru dah kata tasawuf sesat, anak murid cakap apa pula? Baru-baru ini keluar satu video saya tengok yang berlaku pada negara jiran. Dia kata, guru ni kata ilmu tasawuf sesat. Anak murid macam apa? Ilmu tasawuf ni ilmu kotor. Dah kotor pula dia cakap. Sebab guru dah cakap sesat. Anak murid cakap kotor. Kotor yang tutup muka dia. Ilmu kotor, ilmu cicit. Tapi takkan Imam Ghazali aja orang yang kotor. Malah ramai ulama-ulama tasawuf yang terkenal. Al-Rasabi, Imam Syekh Al-Jilani, Imam Al-Junaid. Sampai ke Ibnu Taimiyah yang kita tahu yang keras yang betul. Dia menghormati Imam Al-Junaid, menghormati Syekh Abdul Qadir Jilani, menghormati ulama tasawuf yang mengatakan mereka ulama hak. Yang sahih.
Ini bab kata ulama tasawuf yang tahu semua ilmu sesat jijik buku. Baik, akhirnya timbul apa pula? Baru-baru timbul Assyria macam. Ini saya nak terangkan. Kita tak boleh terima kepelbagaian sebenarnya merusakkan masyarakat Islam. Baru-baru timbul di Syria. Saya ulang sekali ya. Mula-mula kata apa? Dia kata tasawuf sesat. Anak murid pula tambah lagi. Ilmu tasawuf, ilmu buku, ilmu jijik. Anak murid dia lagi teruk lagi. Dia pergi bom pula makam Imam Nawawi. Imam Nawawi tuan-tuan. Saya kata perhatian juga makam Imam Nawawi ni dia ada pokok besar kuat. Makam Imam Nawawi dia ada pokok besar. Jadi ditanya dengan ulama di Mesir pun ada jawab. Dia kata orang-orang alim ni, para hadirin, Tuhan nak tunjukkan ada 2-3 kata ada orang alim yang mana kerana dia orang alim banyak memberi manfaat kepada manusia. Allah tumbuhkan pokok daripada hati ni. Hati dia itu berupa pokok sampai keluar kubur besar. Jadi bukan pokok tu orang tanam. Orang yang jaga pokok tu kemungkinan daripada hati dia. Sebab ada pokok lain yang ada juga tumbuh pokok besar. Jadi kemungkinan tu pokok tu keluar daripada hatinya sebab dia sentiasa memberikan kebaikan kepada masyarakat. Tapi jangan pula kita tengok ada kat Pusara Ahmad, Pusara Badi pula tengok pada ini pokok besar pokok ni. Ini wali. Ini kadang-kadang bukan pasal besar tak macam aku dah tanam pokok yang sini pokok besar. Saya pernah jumpa ada 3-4 pokok pecah pokok tu. Pokok besar. Kita tak tahu, mungkin kita sangka baik lah, mungkin orang ni orang alim, kita tak kenal. Mungkin dia ibadah malam, jadi Tuhan tumbuh pokok itu dari hati. Dia balik semua pada kisah tu. Imam Ghazali, kuburnya kena bom. Pasal dia kata, ini pendapat yang bangkau-bangkau kan. Haram ni tahu dalam ini semua dah, kata ulama pasal pun berbeza pendapat. Ini semua pecah rokok. Tak boleh rokok, bom. Pasal Imam Nawawi, orang tasawuf juga ada. Dan baru-baru ni Syekh Muhammad Nabhal, Syria, keluar sampai Perancis pun keluar. Syekh Muhammad Nabhal, orang alim tasawuf, dibongkar kubur dia dan diambil tulang-tulang itu, digantung. Tujuan apa? Dihina. Sebab apa? Dia orang tasawuf. Orang tu dah meninggal 100 tahun. Dikurik kubur dia, tinggal tulang ni digantung. Dia kata, inilah hinanya orang-orang tasawuf. Dia sudah meninggal melampau, sudah meninggal mengganas sesuatu. Ini golongan macam ini sepatutnya tidak boleh dimasukkan dalam kepelbagaian mazhab. Sebab ini membuat kacau kepada masyarakat. Ini pun dalam perbincangan di kalangan para ulama asatizah juga. Sampai Malaysia pun tengah kecoh. Fahamannya apa ni? Kalau mereka tak terima tasawuf pun, cakap dengan adab lah. Cakap dengan baik. Kita tak kisah, awak tak nak terima tasawuf. Okay. Tapi jangan pula sampai ajar orang ini sesat, menyesatkan ini ilmu yang perlu dibasmi, perlu dihalau. Anak murid kalau dah dengar guru cakap ni, apa je? Habislah lagi, habis dia kata. Sekarang ni kumpul-kumpul kita tak? Pusara Ahmad, habis kumpul-kumpul pun. Apa dia yang boleh berlaku? Jadi ini yang Rasulullah sebut tadi, saya ulang tadi, Nabi menerangkan daripada hadis itu bahawa kalau kita dapati fatwa di atas peningkan kepala ni pun fatwa, kita tanya hati kita sebagai sunat istigharah. Kalau dapat mana yang sesuai, janganlah kita hina ustaz yang lain yang kita tak setuju pendapat. Itu pelbagai. Mungkin hari ini mungkin orang lain setuju dengan pendapat itu. Mungkin kita setuju pendapat itu. Pelbagai itu boleh tak? Yang tak boleh, yang tak boleh masukkan dalam kepelbagaian yang boleh tadi, iaitu golongan macam ini yang melampau. Dia anggap dia seorang betul. Dia seorang yang Islam, dia seorang yang ahli sunnah. Dia semua.
Bahaya dia faham. Tak tahu sekarang. Saya tanya juga di Syria, siapa lagi ulama-ulama tasawuf yang terkenal? Antaranya yang terkenal tuan Ibn Arabi, mu'alif tasawuf terkenal. Ibn Arabi, ini pun kontroversi juga. Kalau Ibn Taymiyah tak suka Ibn Arabi. Ini saya takut. Esok-esok umurnya pun kena bom dia sekalian. Sebab yang saya dapat tahu ISIS ni dengan Jabatan Nusrah dan lebih golongan ini pahaman yang lah melampau. Maulid pun tak kasi buat. Siapa buat maulid kita tangkap. Singapura siapa buat maulid sebaik tak kena tangkap. Ini golongan ISIS ni. Jadi saya teruskan bacaan di sini. Surat 172 ya. Begitu juga jangan sekali-kali melaga-lagakan pendapat seorang ustaz yang lain bagi tujuan merendahkan atau menghina pendapat ustaz yang kita tidak setuju. Jadi kalau kita tak setuju pendapat ustaz itu, kita hormatlah, mungkin sesuai dengan orang lain. Selama dia tidak fahaman melampau, duduk dengan kata-kata sesat. Tapi kalau dia pun hormat kita, ustaz dia pun hormat dia, tak masalah. Macam sentuh lelaki wanita kan, itu mazhab Syafi'i. Kalau sentuh lelaki wanita bukan mahram, sentuh batal. Tapi mazhab Hanafi tak batal. Mazhab Hanafi tak batal. Mazhab Maliki sentuh kalau nafsu baru batal, tak nafsu tak batal. Jadi ini kepelbagaian yang tak boleh kepelbagaian. Yang sedang apabila dia mencaci ustaz lain dia mencaci. Ini kepelbagaian kita terima. Ini sebab yang faham melampau menghina saja. Saya satu contoh ni berkenaan. Ya, kadang-kadang ada ustaz-ustaz mereka ni pun kadang-kadang ada silap. Saya pun kadang-kadang ada silap ustaz-ustaz. Saya contohlah, ada orang tanya saya, ustaz, ada saya dengar ceramah, dia kata tak ada dalam hadis Nabi yang menyebut ummati. Tahu dalam hadis ummati. Umatku. Jadi ada kata, ustaz, betul tu ustaz, memang tak ada hadis langsung yang Nabi sebut ummati. Umatku. Sebab dia kata, dia dengar ceramah negara jiran juga. Ustaz ni kata ummati ni tak ada dalam. Saya dah cek semua hadis-hadis, tak ada yang Rasulullah sebut ummati. Ini yang sebut ummati ni, dia kata orang Syiah. Syiah pula yang kata tuduh. Jadi tuan-tuan, saya terperanjat sebab bagaimana pula dia kata tak ada hadis langsung, sedangkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada. Sahih Bukhari, Sahih Muslim mana tu? Sahih Bukhari kan hadis benar, Muslim. Iaitu di mana dalam Sahih Muslim ni pun apabila Rasulullah SAW membaca kisah ini Nabi Isa alaihissalam. Apabila Nabi Isa berkata, "In tu'adzibhum fa innahum ibadun ya Allah." Nabi Isa berkata, "Ya Allah, jika kamu nak azab pengikutku pengikut ini umatku yang orang Kristen ya. Jika kamu mengazab mereka yang ingkar, engkau adalah Maha Pengampun. Wa anta ghafir lahum, jika engkau mengampuni mereka, engkau adalah yang Maha Pengampun." Ini adab Nabi Isa, ini adab dengan Allah. Kalau nak kira macam ini, patutnya Nabi Isa kata, "Wahai ya Allah, jika sekiranya mereka ingkar ni, kalau kamu nak azablah." Itu kalau betul macam mana? Orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, berjahat, ya Allah, itu azabah. Engkau nak azab. Tapi Nabi Isa tak cakap gitu. Nabi Isa kata, "Itu azabah, ya Allah, jika engkau nak azab mereka ni, sesungguhnya engkau ni Maha Pengampun." Ya. Kalau kita menjawab, ini orang jahat ni, ialah dia mampu. Nabi Isa adab kepada Allah Ta'ala, dia jahat, ya Allah, kalau kamu azab, engkau azab pun, engkau Maha Pengampun.
Jadi di sini tuan-tuan, apabila Rasulullah membaca ayat ini, kita nak bisa. Rasulullah menyebut ummati, ummati. Sahih Muslim itu umat. Sebab Nabi Isa mendoakan untuk umat ini. Jadi Rasulullah mendoakan untuk ummati. Ada saya. Bagaimana pula ada pula penceramah kata, saya dah cek dalam sahih kitab-kitab hadis, tak ada Rasulullah sebut ummati. Darah dia kata gitu, dia kata Syiah ya. Syiah pula yang kena tuduh. Inilah orang kata apa? Macam adik-beradik Nabi Yusuf, dia nak bunuh Nabi Yusuf, dituduh dia serigala makan. Padahal serigala tak makan. Kan ceritanya? Dituduh dia serigala. Macam ini kan? Syiah tak apa, Syiah begitu. Memang kita tahu Syiah pernah buat kesalahan, tapi janganlah mentang-mentang dia ikut, kita bertuduh dia situ. Jadi ini yang antara yang saya terangkan di sini. Kalau kita nak, kita tahu dia silap dia, tapi kita tegur dengan cara baik. Ustaz, ini ada hadis ni. Sebab orang tegur lah sebenarnya. Ada orang tegur, dia kata, Ustaz cakap ni salah. Ni ada hadis ni, macam mana pula Ustaz kata tak ada dalam maksud dalam sahih ni, buku-buku hadis ni ada. Baru dia, okeylah, dia mengaku salah dia. Jadi kita pun kena adab silap dulu. Sebab itu saya ni banyak lagi macam buat maulid masuk ni. Tak apa, jadi kena adab ni penting lah. Kita perlu lah perbezaan fatwa, perbezaan pendapat antara asatidz ulama. Perlu ada adab, kalau tidak kicau. Ini yang dalam Syria habis. Syekh Ramadan Al-Muti, Profesor Ramadan Al-Muti, seorang alim terkenal, sedang mengajar masjid, kenapa? Mati dalam masjid ni. Kenapa? Masalah apa? Tak ada rasa hormat. Dia rasa dia geng-geng, dia rasa dia yang betul, orang lain semua sesat. Syekh Ramadan Al-Muti pun sesat juga. Kalau sesat, dia bunuh dia secara hukum. Jadi kita kena belajar adab antara perbezaan fatwa yang sampai timbul fahaman ganas itu. Jadi saya diajar jam 10 situ. Saya pula buat kajian berkenaan perbezaan antara ahli sunnah dengan syiah. Penulisan MA. MA itu apa? MA itu kadang-kadang kalau tak nak riak, saya kata MA itu Madrasah Al-Junaid. Tapi kalau nak terangkan, MA itu master lah, untuk atas daripada BA kan. Baik, waktu saya nak menulis tentang ahli sunnah, syiah, jadi saya baca tentang pendapat syiah, tentang sahabat, menghina Sayyidina Aisyah, menghina sahabat, menghina Abu Hurairah, menghina isteri Nabi. Saya pun macam mana ni pendapat yang kasar. Jadi saya apabila menulis, saya macam bahasa saya pun mula kasar. Ya, kadang-kadang emosi, nak marah. Ini pendapat yang jahil, pendapat, saya tidak ada pendapat yang macam kasar lah saya tulis. Pendapat yang apa-apa semua bahasa yang agak kasar. Saya pun ke depan kepada saya punya supervisor, seorang profesor. Dia baca, dia kata apa? Awak ni nak tulis ilmu ke nak ajak orang bergaduh? Boleh faham tak? Awak ni menulis tesis ni, tesis. Awak nak suruh orang bergaduh ke? Ataupun nak suruh orang berfikir? Jadi saya tak faham. Sebab awak tulis ni, mereka ni jahil lah, mereka ni golongan tak betul lah. Rasa kasar. Kita ni nak dakwahkan orang masuk kepada kebenaran. Cara lembut lah. Kalau awak tak setuju dengan pahaman mereka yang menghina sahabat, jangan cakap mereka ni apa golongan bodoh, jahil bodoh. Kalau bahasa kasar Melayu pun bahlul contohnya. Bahasa tesis tak boleh. Kita sebut apa? Pendapat mereka salah. Itu je. Adab. Salah. Padahal mereka cakap bukan-bukan dengan para sahabat. Pendapat mereka ni dalil-dalil mereka salah. Salah. Lembut. Sebab yang pertama, 1, 2, 3. Ini menunjukkan pendapat mereka bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu. Ini tesis.
Tapi kalau saya baca setengah-setengah buku agama, ini pendapat, ini bodoh, ini bahlul pun ada. Dalam buku bahlul. Ini tak ada adab. Kita ni nak dakwah orang pada kebenaran, bukan nak semua orang bergaduh. Ini tuan-tuan. Jadi inilah adab, penting adab. Walaupun dengan golongan yang kita tak suka, siapa kedua kita, siapa kita punya contoh? Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata orang Islam yang tak beradab, orang kafir, musuh yang tak ada adab, tak ada akhlak, yang nak bunuh Nabi pun, Nabi beradab. Siapa yang musuh, ketua musuh yang paling hebat? Abu Sufyan. Musuh, antara ketua musuh yang nak bunuh Rasulullah. Akhirnya menyerah kepada Nabi, pasal dah untuk Mekah Nabi SAW, jumpa Rasulullah. Padahal dia musuh, masih musuh, belum Islam lagi. Jumpa Rasulullah, minta supaya Mekah terjagalah dibunuh. Musuh datang. Padahal dulu dia yang buat kacau, bunuh. Apa Rasulullah tadi? Rasulullah tanya, wahai Abu Sufyan, tidakkah kamu tahu bahawa tiada Tuhan melainkan Allah? Itu yang Nabi tanya. Wahai Abu Sufyan, ini musuhnya kan? Wahai Abu Sufyan, tidakkah kamu tahu bahawa tiada Tuhan melainkan Allah? Itu yang Nabi kenal daripada Abu Sufyan. Padahal Abu Sufyan macam-macam buat kejam pada umat Islam. Ini adab sampai kepada musuh Nabi beradab. Tidak ada beriman. Kalau kita dengan orang yang Islam, pada kepahaman itu, kita cakap dengan cara yang tegas tapi beradab, tak perlulah hina-hina supaya mereka kembali kepada Wallahu ta'ala a'lam bissawab. InsyaAllah nanti minggu depan sambung. Kan habis malam ni, tak habis. Supaya kita sambung lagi. Ada doa-doa yang Rasulullah ajar supaya kita dicukupkan dengan yang halal dan daripada yang haram, dicukupkan kita dengan taat daripada maksiat dan sebagainya. Dan ada perkara yang soalan yang timbul, contohnya dia tidak memberi manfaat kepada kita, tapi memberi manfaat kepada masyarakat. Ustaz dia kata boleh, ustaz dia kata tak boleh. Dia tak memberi manfaat kepada kita, benar, tapi ia memberi manfaat kepada masyarakat. Contohnya doa selamat, majlis tahlil, kenduri arwah, maulid, nisfu Sya'ban, awal tahun, akhir tahun punya doa. Mungkin kita tak perlu sangat, tapi ia memberi manfaat kepada masyarakat. Ini macam mana? Ada kata yang boleh, kita tak boleh. InsyaAllah kita bincang. Jadi jam 10 minit, InsyaAllah pada malam ini kita sampai mengadakan majlis ilmu. Sama-sama kita mengadakan majlis zikir, walaupun taklah panjang sangat zikir ni, kita baca insyaAllah. Mudah-mudahan diberikan kita keberkatan majlis ilmu dan majlis zikir baik. Di malam ini kita tutup majlis, dan sama-sama kita baca ayat kursi dan tiga kali baca Al-Qur'an Wallahu Ahad. Jadi ayat kursi kelebihannya sebagaimana Rasulullah SAW beritahu bahawa dia adalah sebaik-baik ayat dalam Al-Quran. Afdalul ayat, sebaik-baik ayat dalam Al-Quran ialah ayat kursi. Sebab apa? Sebab ialah ayat yang paling panjang yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat kursi tuan-tuan mempunyai banyak nama. Antara nama-namanya, dia sebagai penghulu, dia sebagai penjaga ayat kursi, dia juga sebagai pembela, dia juga sebagai pemberi kemenangan, pemberi pertolongan. Ayat kursi dia banyak nama. Dan kelebihan-kelebihan juga banyak. Para ulama dah terangkan banyak kelebihan. Antaranya kalau kita belayar di tempat-tempat yang membahayakan, insyaAllah baca ayat kursi dipelihara daripada musibah. Kalau kita tidur, tuan-tuan, kalau kita baca ayat kursi sebelum tidur, hadis menyebut Allah Ta'ala akan mengutus 2 malaikat untuk menjaga kita. Baca ayat kursi sebelum tidur. Begitu juga kalau pergi luar negeri ataupun kita dalam keadaan bahaya, baca ayat kursi.
sampaikan makhluk jin pun takut dengan ayat kursi. Sampai akhir juga, wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Baca sampai habis. Jangan baca separuh, jin tak takut. Sampai habis dia takut ayat, takut nama. Ini dah semua orang cerita dia. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ada satu cerita saya cerita betul dalam berita ni. Rumah ada masuk hantu. Sampai bentuk menakutkan lah. Agak-agak saya pun terpanjang agak dah bentuk rupa asli ni. Jadi hamba Allah yang baca ayat kursi 7 kali dan akhir itu dibaca pun 7 kali. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Dia sendiri kata dengan saya, jin itu terbakar, hantu itu terbakar. Ini dia cerita dengan saya pengalaman. Sebenarnya jin pun takut dengan ayat kursi. Kemudian dia baca Al-Qur'an sebab sekali baca Al-Qur'an ini Allah Samad, pahalanya seperti baca 1/3 Al-Quran. Jadi kalau 3 kali insyaAllah seperti baca Al-Quran seluruh insyaAllah. Di mana sama-sama kita baca ayat kursi dan 3 Al-Quran dan kemudian kita tutup majlis insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي عبده ويكافئ مزيدا. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم أمة محمد واسترنا واستر والدينا واستر أمة محمد في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا عليكم تقبل كريم. السلام عليكم ورحمة الله